terakhir iaitu sesi soal jawab. Pertamanya kita akan buka sesi soal jawab secara lisan kepada mana-mana yang ada kegusaran nak tanya banyak soalan, boleh tanya secara langsung, boleh tujukan kepada panelis pilihan anda. Dan kemudian nanti kalau ada yang tak nak tanya, saya akan bacakan soalan-soalan dari chat box. Okay, so first kali kita buka sesi soal jawab melalui lisan. Siapa yang nak tanya, open saja anda punya mikrofon. Okay? Kita punya dua-dua panelis pun dah bersedia. Ada siapa-siapa nak bertanya soalan? Hai Dr. Anja, Kak Sri nak tanya. Oh, okay. Hai Kak Sherry. Kak Sherry ada kat talian tak? Kita nak tanya nombor satu soalan. Untuk sayur, kita elok makan yang raw, mentah ataupun kita masak. Mana satu lebih baik lah. Lepas tu kedua, apa yang paling utama dalam soya tu yang bagus untuk wanita? Apa dia punya Okay, so soalan pertama tadi berkenaan dengan sayur kan. Sayur tu sama ada boleh adakah lebih bagus makan yang raw ataupun makan yang dimasak kan. Okay, dia bila nak tanya soalan tu, dia kena tahu keadaan orang tu. Okay, first, kalau orang tu macam kita, normal population, dia tak ada penyakit apa-apa, both of cara masak tu tak ada masalah sebenarnya. Cuma dia punya goal adalah yang penting makan sayur. Okay, jadi both of cara masak tu sebenarnya boleh saja diamalkan, cuma perlu diberi orang kata perhatian kepada bila orang tu ada masalah kanser dan dia tengah on treatment, usually dia punya bahagian orang kata sistem immunity dia berada dalam keadaan yang paling rendah. Bila paling rendah ni maksudnya dia orang kata sangat mudah menerima jangkitan. Okey, bila berlaku begitu, biasanya kita akan menasihatkan pesakit untuk tidak mengambil ulam. Okey, sebab ulam ni dia tak dimasak. Melainkan kalau kata dia boleh celur atau rebus sayur tersebut. Kemudian kita kena, untuk normal population, sebenarnya untuk makan sayur ni kita hanya ada satu concern. Concern dia, sayur ni selalu kita makan dengan apa? Kalau ulam lah, ulam. Usually kita akan makan dengan apa? Sambal belacan, okay? Benda yang kita kata masin. So ulam-ulam ni boleh diambil, cuma kena berhati-hati dengan cicah dia. Kawan dia tu. Kalau boleh makan ulam tu begitu sahaja, tak ada masalah. Okay, so soalan yang kedua berkenaan dengan bahan yang terdapat dalam susu soya ya. Seingat saya lah, soya ni sebenarnya dalam dia ada satu item yang menyerupai hormon estrogen tau. Menyerupai hormon estrogen. Dan kita tahu hormon estrogen ni sebenarnya dia boleh meningkatkan risiko kena kanser, breast cancer tu. Okay, tapi macam saya cakap tadilah, melalui orang kata kajian, didapati sebenarnya pengambilan soya tu actually boleh menurunkan risiko kanser payudara tu sendiri. Cuma nak kata bahan apa yang baik tu tak dapat dikenal pasti lagi. Melalui orang kata kajian dijalankan yang kata ada dakwaan menyebabkan soya ni boleh meningkatkan kanser tu adalah disebabkan oleh bahan yang apa ni mimicking, kita panggil apa dalam bahasa Malaysia, macam meniru hormon estrogen dalam badan manusia. Benda tu yang akan meningkatkan kanser payudara tu sebenarnya. Tapi masalahnya kajian tu dibuat di kalangan populasi dia adalah haiwan. Okay, bukan, tak ada dalam manusia. So kesan tu kita nampak kat haiwan, tapi kita tak pasti kesan dia kepada manusia tu macam mana. Sebab yelah, bila melibatkan kajian terhadap orang kata manusia ni, benda tu sensitif. Jadi dia ada isu-isu kemanusiaan apa semua. Jadi tu kita tak boleh nak tahu actually susu soya tu sebenarnya benefited daripada segi orang kata berfaedah ataupun memberi kesan baik kepada kita tu dalam bentuk apa. Masih dalam kajian yang selanjutnya lah. Okay.